Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadanil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma amin. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Allah mengangkat darjat orang-orang yang beriman di kalangan kamu kepada beberapa darjat, dan Allah mengangkat orang-orang yang berilmu di kalangan kamu kepada beberapa darjat. Tuan Imam, pegawai-pegawai masjid, ahli-ahli jawatan kuasa masjid, ayah-ayah, tuan-tuan guru, orang-orang alim yang hadir pada hari ini, mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ni semua sama. Allah sebut dalam Al-Quranul Karim, waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah jadikan kita ni berpuak-puak, berkaum-kaum. Kita ni mai daripada sumber yang sama, iaitu daripada Nabi Allah Adam alaihi salam. Semua mai daripada Nabi Adam, daripada keturunan Siti Hawa. Daripada situ lahirlah orang duk Merbuk, duk Kuala Ketir, duk Alostak, duk Pulau Pinang. Ada Melayu, ada Cina, ada India, ada Arab. Maka semua yang ada atas dunia ni sama ya, kata Allah. Untuk kita saling kenal mengenal antara satu sama lain. Lita'arafu, untuk kita kenal antara satu sama lain. Kemudian Allah Ta'ala sambung lagi ayat, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di kalangan kamu di sisi Allah Ta'ala ialah orang yang paling tinggi takwanya. Maka orang yang paling tinggi takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dialah orang yang paling mulia. Jadi dalam masjid ni bukan tu imam syarat jadi imam dia paling mulia, atau dia orang tua dia paling mulia, atau dia orang lama, dia duk main masjid ni lama sebelum tu imam tu duk kat ni, sebelum beranak tu imam tu dia aku duk main dah masjid ni, dia rasa dia mulia. Dah. Syarat kemuliaan itu Allah Ta'ala letakkan ialah taqwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala ialah orang yang bertakwa. Apa makna takwa? Takwa ialah melaksanakan semua suruhan Allah dan meninggalkan semua larangan Allah Ta'ala. Apa yang Allah suruh buat. Mayang Jumaat. Walau dalam musim pandemik, kita diberi ruang, siapa mai awal. Kalau terlewat sekalipun, mayanglah kot parking-parking tu. Bawa lah payung, bawa lah sejadah. Takkan nak tunggu sampai 20 tahun tak semayang. Kalau Covid ni 5 tahun, takkan 5 tahun tak semayang Jumaat. Mungkin selepas daripada ini, masjid-masjid ataupun surau-surau yang ada dalam qaryah tersebut boleh diadakan solat Jumaat. Kerana apa? Kerana ramai orang tak boleh semayang Jumaat. Takkan nak tunggu sampai 6 tahun tak semayang Jumaat. Dan dia pula tak ada usaha nak main semayang. Duk balok lihat dah. Jadi kalau mai, boleh duk pi kat luar-luar tu. Lagi habis khutbah lagi, buka sejadah, sila pi lah kat luar-luar tu. Main bola tengah panas boleh kan semayang? Tak boleh. Maka orang yang bertakwa ialah orang yang meninggalkan kejahatan, melaksanakan semua perkara yang wajib ke atas diri dia, dan melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikut kemampuan.
Dalam masjid ni semua orang yang bertakwa. Betul tak? Betul tak? Betul tak Haji? Haji takwa? Takwa iaitu takut bini tua. Ha? Betul Haji? Dan tak hangguk. Tadi hangguk sekarang. Ya. Baik. Maka bila nak jadi orang yang bertakwa, kena mengaji. Berlaku pandemik COVID-19. Dia satu wabak lebih kurang macam taun juga. Dia berjangkit. Berjangkit. Anak kakak kepada isteri saya, umur 5 tahun, dijangkiti COVID baru 3 hari. Umur 5 tahun. Dan juga sepupu dan juga anak menakan dia. Budak-budak mereka ni 4 orang. Duduk dalam hospital sekarang ni di Alostak. Bilik kecil je. 3 hari lah. Budak cemuih tak kira. Bukan bersalam pun. Mak menakan sakit, balik ziarah, ada seorang yang balik tu, dia ada jangkitan. Merebak, bukan duduk bersalam pun. Tapi duduk dalam rumah tu. Maka dia berjangkit. Bila berjangkit, orang muda kata istilah dia parking 14 hari. Tak boleh pergi mana. Ha? Tarik handbrake parking 14 hari. Mana tak boleh pergi. Bila berlaku wabak ni, apa yang berlaku kepada kita? Pertama kita tengok lahirlah orang-orang yang mula bercakap dan menentang fatwa-fatwa yang telah disepakati oleh ulama-ulama. Timbul ya? Timbul orang-orang yang mula pertikaikan pandangan para ulama yang telah bersepakat tentang SOP. Bagaimana nak melaksanakan ibadat kepada Allah dalam musim wabak. Satu, orang dah mula bertikai. Dan yang bertikai tu pula sebahagiannya dari kalangan orang agama sendiri. Cuma nak maklumlah, jawatan mufti tak ada kosong. Tolong diam Ustaz. Nanti mufti tak ada, isi borang lah. Kok-kok layak boleh jadi mufti. Mana dah nampak dah mukadimah kepada apa yang akan berlaku di akhir zaman nanti. Boleh jadi hari ni kita dah mula nampak sikit dah. Orang dah berani bercakap. Walau kita habang, ini fatwa daripada Al-Azhar, fatwa sekian-sekian. Ini semua mengarut. Semua ikut Yahudi. Nampak? Satu, orang dah mula bertikai. Yang kedua, berlaku wabak ni, susah nak main semayang. Bawa sejadah lah. Yang syok, pisang dia tak lupa main. Sejadah dia lupa. Tapi Pak Cik Gad tu kata, makan pisang tu lenguh. Lenguh pinggang. Jadi, ayah-ayah tak usah ambil lah. Tinggal kat kami lah, muda-muda. Selalu aku tak dan dengan pisang tu. Habis khutbah, keluar tak ada apa, tinggal plastik. Terima kasih lah pada orang yang bawa pisang main. Bawa sejadah, bawa ni main masjid. Maka orang yang dia kata malah lah nak pergi masjid tu, nak kena cek nama lah, tulis depan. Seronok apa? Dulu kalau main masjid kita duk koro gitu kan. Orang tanya hang demam ke? Hang demam ke? Tak. Orang pegang diri kita. Demam Lah ni orang tolong beli alat kat kita. Tit, dia mesti bunyi. Tak bunyi tu kena kira balik. Tit. Hari ni semua orang tahu kita demam ke tak demam. Hang demam ni. Balik. Nampak? Tapi kalau kena grinder, dia scan dia tak naik kan? Dia tak naik. Dia tetap sama juga. Bila main semayang payah. Ada orang malas, terus jadi malas. Betul tak? Yang ketiga, sekolah-sekolah tutup. Bila sekolah tutup ni, mengaji tak ada adab. Online. Cikgu mengajar, mereka tutup video. Cikgu tak nampak mereka online. Mereka tutup video, lepas tu mereka tutup suara, kita pun tak tahu mereka pergi mana, mereka duk main game ke, duk buat apa ke, wallahualam. Adab dengan guru dah tak ada. Kalau macam ni berterusan 2 tahun, 3 tahun mengaji online, akan lahir anak-anak muda, pelapis kepada pemimpin akan datang, akan lahir yang bodoh. Tara tak ada wabak beramai dah jadi pemimpin bodoh. Tara tak ada wabak, tak ada COVID,
yang jadi ahli-ahli parlimen, jadi adun, ada yang tak erti baca Quran, ada yang buat keputusan langgar syariat Allah, ada yang buat keputusan yang melakukan jenayah, rasuah dan sebagainya. Tu tara zaman tak ada Covid. Bayangkan masyarakat hari ini mengaji dalam keadaan terhad. Timbullah beberapa perkara yang saya sebutkan tadi. Maka syarat nak dapat ketakwaan kepada Allah, kita mesti belajar walau dalam keadaan wabak yang sedang tular dalam masyarakat kita. Tak boleh nak buat dah, nak kawal ke mana? Buat PKPB dia isi borang, penuh balai polis, rentah kok ni. Buat je nak. Kita hanya berusaha dan kita bertawakal kepada Allah. Maka Nabi sebut sifat orang yang minat kepada ilmu ni, dia akan cari ilmu macam orang mengaikan. Orang mengaikan ni, dia minat ikan, tak payah habis duit 500, tak apa duduk tengah laut. Bukan duduk diam-diam, duduk macam ni. Banyak 500, duduk macam ni. Kalau tambah 200 lagi, 700 ringgit, sewa Velfire, sewa Alphard, sehari 700. Boleh ronda, sedap ya. Ni naik bot seorang 500. Bayar ni habis tu kadang bot saja 1000 lebih kadang-kadang. Ni dia ada goyang macam ni. Line internet tak ada, tinggal anak bini, nak semayang payah, berak lagi payah. Tapi kerana minat dia pi. Dia carikan kerana dia kata kepuasan Ustaz. Masa dia tarik tu, kadang pi dapat, pi tak dapat. Pihak dapat tu yang dia rasa nak pi pula tu. Maka orang yang beriman kepada Allah, kata Nabi SAW, la yashba' al-mu'minu min khairin hatta yasma'uhu. Kata Nabi SAW, la yashba' al-mu'minu min khairin yasma'uhu. Nabi kata tidak pernah jemu, tak pernah kenyang, tak pernah cemuih orang yang mukmin beriman kepada Allah mendengar perkara baik hatta yakuna muntahahul jannah, sehingga kesudahan dia masuk syurga. Mengaji. Pergi belajar. Minat nak belajar walau tak pandai. Pergi belajar marhaban. Ajak 2 kali dah. Baru belajar 2 kali, buat show dah. Tu kemas. Orang lain belajar 2 bulan, 3 bulan, tak berani buat show lagi. Ni belajar 2 kali. Dah 2 kali main lewat pula. Tok guru duduk tunggu. Buat bunga. Buat bunga. Buat persembahan. Live dalam Facebook. Seluruh dunia tengok. Masuk YouTube pula. Wow. Tata seorang yang berdarah kat depan. Abtadi'u bi bismillah. Hak belakang Allah. Anak aku boleh buat tu. Tapi nak habaq kata apa? Ada minat nak belajar. Ada minat nak belajar. Maka orang yang beriman ni, dia akan buru ilmu, dia akan cari ilmu, tak pernah jemu. Allah, saya dengar lama dah Tok Imam duk pesan ni, ittaqullah, ittaqullah, benda lama. Maka orang yang beriman, walau benda tu ulang-ulang, dia tak puas. Kita duk makan nasi hari-hari, pernah jemu tak? Pernah orang mabuk 2 tahun tak makan nasi? Cemui. Aku daripada awal mak aku beranak kat aku tu sampai lah ni umur aku 63, cemui makan nasi. Aku 4 tahun tak makan nasi. Temenu aku tak makan dah. Aku meluat tengok temenu mau meluat. Lah makan apa? Makan ikan mas. Dak, makan ikan temenu juga. Makan ikan bilis juga. Makan sayur sawi tu lah, kangkung tu lah. Pasal apa? Pasal sedap. Tapi bila dengar kuliah, benda tu duk ulang. Sifat jemu tu dia main. Hala ke makanan, dia tak jemu. Ulang nasi Arab. Hari ni tak nampak pula kat luar tu. Kita pun duk ingat ada. Kena kecoh dah hari ni. Itu kita kata, hari tu kita main khutbah, ada nasi. Kita tengok tak ada apa, pisang pun nampak cerah lah tu. Bukan tak ada kat aku dah. Nabi sebut lagi, al-alimu wal-ilmu wal-amalu fil jannah. Nabi kata orang alim, ilmu dan amalan dalam syurga. Tu dia.
Orang alim, siapa orang alim? Orang yang belajar dan beramal dengan ilmu dia. Tu alim. Tuan-tuan belajar sembahyang sunat tahiyatul masjid ni pahala dia besar. Tuan-tuan sembahyang, jangan duduk lagi dalam masjid sehingga solat 2 rakaat. Tuan-tuan tahu mai Jumaat awal dapat pahala. Pahala dia besar. Mai lewat sedekah telur ayat Nabi kita. Dah lah orang jantan mai sedekah telur kat orang pula, siapa mau? Mai awal sedekah pahala unta, pahala lembu, pahala kambing, pahala ayam. Lah kali Nabi kata telur. Kalau khatib naik atas mimbar, habis malaikat tutup buku, tak tulis nama. Orang yang alim dia amal. Lalu nampak tabung. Nampak tabung. Nabi kata apa? Sedekah yang paling afdal sekali. Paling afdal sedekah nak dapat pahala besar. Ada 4 keadaan. Sedekah waktu sihat. Jangan tunggu sakit. Sedekah yang kedua waktu rasa kedekut. Syahih, kedekut. Aku duk dengan pekin dengan covid, lapar kerja tak boleh apa duk mai minta derma pula. Waktu kedekut ni Nabi kata derma pahala besar. Yang ketiga, berangan nak jadi orang kaya. Belajar berjalan dah. Belajar. Jadi orang kaya dia kena tak tangan kau ni. Ni Piramli aja. Wala duit orang jumpa dalam gua. Duit orang kan duit dia. Jalan macam duit dia. Berangan nak jadi kaya. Nabi kata sedekah waktu itu pahala besar. Dan yang keempat Nabi kata takut miskin. Kalau aku bagi duit dah tak banyak, bagi pula. Bagi lagi, bagi lagi. Kat kelimai tabung, kat kelimai tabung. Buka Facebook ya derma. Derma. Kikik derma, tak habis-habis derma. Jadi kita rasa macam miskin. Maka orang yang menderma tidak akan miskin, kata Nabi SAW. Kita percaya kat Nabi ke percaya kat nafsu kita? Nafsu kita kata kalau derma habis duit. Rasulullah kata siapa derma tak habis duit. Bahkan orang yang derma ni diberikan kesihatan. Dawu mardakum bis sadaqah, kata Nabi. Ubatilah penyakit-penyakit kamu, pesakit-pesakit kamu dengan bersedekah. Maka orang yang beriman ni dia nampak je tabung, dia alim, dia akan beramal. Maka orang yang beramal ni kata Nabi dia duduk dalam syurga. Ilmu duduk dalam syurga, amalan duduk dalam syurga. Maka Nabi kata fa idza lam ya'malil alimu bima ya'lam. Apabila orang alim dia tidak beramal dengan ilmu dia, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kanal ilmu wal amalu fil jannah. Bila orang alim tidak beramal dengan ilmu dia, maka ilmu dan amalan dalam syurga. Wa kanal alimu finnar. Maka orang alim tadi duduk dalam neraka. Mengaji pakai kepiah, pakai serban, tok imam, tok bilal, hafal Quran tapi tak beramal, tak semayang, biar keluarga tak tutup aurat. Kenduri kendara rumah dia sama aja dengan orang yang tak mengaji. Ada kugiran. Dulu ada apa? Zaman ayah-ayah lu jebung. Ada Haji? Haji tak bisa buat kot? Dia tak bisa buat. Haji dia marhaban lah. Jebung tu dia akan pakai baju kurung. Dia jantan lah, dia pakai baju kurung. Ada kan? Ada zaman dulu kan? Duk menari-menari kan? Wah, batu 5 sip pula. Dia patut nampak alamat lagi. Pulau Pinang ada kan? Ada dulu. Asal rumah kenduri ada kan? Ada. Lepas tu main karaoke pula malam-malam. Sambil-sambil duk kemah kemah, duk karaoke ramai-ramai. Ni berlaku. Maka rumah orang alim pun jadi juga. Rumah orang alim pun jadi juga. Maka dia tak beramal dengan ilmu dia. Atau orang alim bila naik jadi menteri, duduk di bidang agama, jadi musang penjanggut. Tahu musang penjanggut? Piramli tak ada, dia masuk rumah pergi cari bini Piramli. Menteri nikah kahwin. Dah lah gemuk, pendek, janggut panjang, geram aku tengok. Pandai Piramli cari. Dia pergi masuk rumah Puspawangi. Bila Puspawangi tanya, tak salah ke anda masuk rumah Dinda di malam hari macam ni? Suami Dinda tak ada di rumah. Dia jawab, ini salah besar. Jadi, anda masuk rumah Dinda,
Salah tu memang salah. Tapi undang-undang ini kanda yang bikin. Boleh padam. Disebabkan dia jadi menteri agama, dia boleh padam. Dia boleh buat sampai dia masuk rumah bini orang tengah malam. Dia orang alim, menteri nikah kahwin, tapi kerana kabinet dia ada tikuih, ada lipah, banyak sangat dalam kabinet kerajaan dia ada tikuih, ada lipah, maka menteri agama tadi, Piramli buat cerita musang berjanggut, dia yang kena kurung. Memang betul, orang alim jadi musang berjanggut masuk rumah bini orang. Dia tak beramal. Kita tak mau jadi macam tu. Ambil pengajaran. Muslimin, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW sebut dalam hadis yang lain, al-hikmatu dhalatul mu'min. Ilmu ini, kata Nabi SAW, ialah idaman orang-orang yang beriman. Ataupun kita kata barang yang sangat diminati oleh orang-orang beriman, atau barang ciciran orang beriman. Duit kita jatuh kat jalan 1,000, kita jumpa, kita patah balik jumpa 1,000 atas jalan. Kita nak tinggal terus kan nak ambil tu. Patah balik, oh ada 1,000 depan tu. Tak apa, saya nak pergi Tanjung Dawai tu. Biar lu 1,000. Pergi Tanjung Dawai, patah balik. Ni duit tak ambil gini. Besok lah. Duit tu duit kita. La tu kita ambil. La pun tarik nak buah dalam tabung. Tarik keluar RM1 dengan RM5. Ambil RM1 bulan tabung, RM5 bulan poket balik. Bukan RM5 masuk tabung, RM5 masuk poket, RM1 buah tabung. Orang yang beriman, kata Nabi SAW, dia minat dengan ilmu. Dia akan cari, buruan dia ialah ilmu. Aku ni kira cari ilmu nampak ilmu tak mana, aku nak ambil. Itu sifat orang beriman. Barang tu barang dia. Orang beriman ni dia anggap ilmu tu hak dia, dia kena ambil. Maka orang yang tak beriman kepada Allah, dia buat tak tahu. Orang kampung saya dia buat tak cuy ya. Orang buat kuliah pun tak mari. Orang buat program dia tak mari, tak boleh mari. Duduk di rumah hisap kat dong. Sampai ke mapuh, gigi tak ada dah. Hisap rokok pun beberapa kali cucuh, misai menyala, tembakau tak menyala. Masuk ayat liuk habis. Orang buat kuliah tak main, orang buat tazkirah tak main, buat majlis tak main, buat online tak main, semua dia tak main. Pasal apa? Bagi dia mau lah. Dia tak mau mengaji lah. Maka orang yang beriman, dia akan usaha. Fahaisu wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Nabi kata, di mana dia jumpa, dia pasti ambil. Ada majlis ilmu, tunggu. Tahu kata ada kuliah, memang setiap malam ada kuliah, tak dampi, buka online. Sifat orang beriman. Jadi kita tanya diri kita beriman ataupun tidak? Baik. Lagi 2 minit. Nabi SAW pesan kepada kita, betul-betul punya Nabi pesan. Nabi kata apa? Nabi kata, belajarlah ilmu, kerana Allah Ta'ala akan cabut ilmu itu dalam keadaan yang sangat memerikkan. Nabi kata, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas. Allah tidak cabut ilmu itu daripada dada-dada manusia dengan sekaligus. Allah tak ambil macam tu, bangun pagi hilang ilmu terus. Allah tak ambil macam tu, hilang gitu tak. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Nabi sebut, Nabi pesan, Nabi peringat kat kita, ilmu ni diangkat dengan kematian para alim ulama. Tuan Guru Haji Saleh Musa meninggal dah beberapa tahun yang lalu, belum ada pengganti sampai hari ni. Belum ada. Almarhum Tok Guru Ni Aziz, sampai hari ni belum ada orang yang mampu ganti macam dia. Almarhum Ustaz Fadil Nur, almarhum Tuan Guru Harun Din, dan beberapa ulama-ulama yang ada dalam negara kita. Almarhum Tuan Guru Tok Kenali, yang melahirkan ratusan ulama. Tak ada orang yang boleh ganti macam ni, Pak. Kalau tengok gambar Tok Kenali tu dengan tak pakai kasutnya, dengan baju dia biasa, lahirkan ratusan ulama yang boleh mengajak dan melahirkan ulama yang lain.
Hari ni sekolah ada aircon, cikgu pakai kereta elok, pakai baju elok, belum tentu boleh lahirkan ulama. Dulu masjid zaman dulu dengan hangat dia, dengan kipas tak ada, dengan lantai kapit, silap duduk terkapit kaki, lahir orang alim. Hari ni masjid dengan ekornya, dengan apa, lahir apa? Lahirkan masyarakat yang pecah belah, pakat lawan kata hang aku. Bukan lahir orang alim, pakat lawan kata. Sepatutnya masjid lagi lawa, program lagi banyak, lagi ramai ulama yang lahir. Bukan perbalahan, perpecahan yang berlaku dalam masyarakat kita. Lagi banyak program, lagi cantik masjid, lawan balah. Kata kau ni, kata kau ni, tuduh kau ni, kamu tuduh kau ni. Berbalah dalam masyarakat. Tak sama dengan orang dulu. Maka kematian ulama ini, dia memberi kesan yang besar kepada hidup kita. Kesan besar. Kita tak ada doktor, tuan-tuan, yang rawat hati kita. Kalau kerajaan umumkan 150,000 orang doktor dalam negara kita, COVID, hospital tidak ada doktor, tuan-tuan rasa macam mana? Oh, mampu ya kita, doktor tak ada, doktor kena COVID lah. Macam mana? Kalau hidup tak ada ulama, macam doktor, macam hospital tak ada doktor. Hidup tanpa ulama, kampung ni tak ada ulama, kampung tu macam hospital, tak ada doktor. Ubat ada, tak erti nak bagi. Kitab lama, tak erti nak buka. Maka Nabi pesan, Nabi kata, hatta idza lam yubqi aliman, sehingga Allah Ta'ala cabut nyawa orang alim. Tak ada dah orang alim atas dunia ni. Ittakhadhan nasa ru'usan juhala, diambil, dilantik pemimpin dalam pilihan raya di kalangan orang yang bodoh. Naik Perdana Menteri tak boleh baca Quran, baca Quran tak betul. Jadi menteri tak faham agama, kira ekonomi, riba halal haram tak peduli. Bila cerita Rasulullah pakai ekonomi, orang tak buka kitab muamalah, tak pernah tanya orang agama macam mana nak bangunkan ekonomi. Ingat Nabi kita lekeh sangat. Nabi kita adalah qudwatun hasanah, contoh teladan yang baik yang perlu kita ambil. Perdana Menteri tak ada nak mati lagi, ada orang duk tunggu dah nak jadi Perdana Menteri. Ulama mati lama dah, tak ada orang nak ganti sampai hari ini lagi. Tak ada orang bersedia nak ganti ulama. Kalau bak jawatan ni cepat, Tok Imam sakit, stroke, isi borang lah. Tok Bilal tak ada nak mati lagi, isi borang lah. Tapi ulama mati, tidak ada yang menggantikan. Kerana apa? Kerana ilmu ini sangat mulia, perlukan mujahadah, kesusahan untuk mendapatkannya. Maka kata Nabi SAW, fa'aftau bighairi ilmin, bila orang jahil dah banyak, lantik pemimpin di kalangan orang jahil, ulama dah tak ada, sembang bab dunia semata-mata, pemimpin hanya buat jalan raya, buat bangunan, fikir nak bagi duit, rakyat tak ada makan, rakyat tak semayang, tak peduli. Di Kedah COVID, orang pakat takut habis COVID, nak bergerak COVID, nak pergi ni COVID, hak tak semayang. Itu dosa besar. Orang tak semayang dosa besar. Orang kena COVID tak berdosa, orang yang tak semayang dosa besar. Kita tak peduli pun orang tak semayang dalam negeri Kedah. Selagi ada rakyat yang beragama Islam tidak kembali kepada Allah, tidak jaga hukum hakam Allah, tak jaga salat 5 waktu, COVID takkan hilang, penyakit-penyakit takkan hilang dalam dunia kita. Nak hilang macam mana? Tuhan bagi setahun dah, rakyat duduk macam tu juga. Hak pakai ketat, cara ketatnya, hak perempuan tak pakai tudungnya, rambut warnanya, hak berzina, hak tergedik-gedik dengan jantan orang, dengan laki orang, dengan bini orang. Nah, berlaku lagi dalam masa COVID ni. Adakah Tuhan nak ampunkan dosa kita dengan kesalahan-kesalahan kita? Kita kena bertaubat. Allah Maha Pengampun. Maka Nabi kata, bila dah dilantik orang-orang jahil jadi pemimpin, fa'aftau bighairi ilmin, mereka akan bagi fatwa yang sesat. Dia tak ada ilmu, dia bercakap. Ramai orang nak bercakap di depan ni, tak ada ilmu. Nak jadi ustaz, tak ada ilmu. Nak mengajak, tak ada ilmu. Tapi seronok mengajak, pasal apa? Famous. Seronok nak mengajak, pasal apa? Masyhur.
Ilmu tak ada. Walau betul dia buat, dia sesat. Sebab dia tak tahu dia buat betul tak betul. Dia pakai agak-agak je. Bila orang beramal tanpa ilmu, amalannya ditolak. Walau betul sekalipun, ditolak. Kerana dia tak tahu benda itu betul. Dan Nabi kata, fadallu wa adallu, dia sesat dan dia akan menyesatkan orang. Hak ni yang kita bimbang. Muslimin, mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi sekadar itulah peringatan untuk diri saya, supaya kita sama-sama belajar perbetul kelemahan diri kita, supaya kita jadi orang alim. Nak jadi macam ulama dulu tu berat dah. Berat dah. Tapi kita belajarlah tuan-tuan. Tengok kekurangan diri kita, kekurangan orang lain, sama-sama kita perbetul supaya dakwah ini disemarakkan lagi dalam masyarakat kita, supaya Islam berkembang dengan mekarnya dalam masyarakat kita, insya-Allah. Yang baik itu daripada Allah, yang lemah itu disandarkan ke atas kelemahan diri saya sendiri. Mohon maaf jika ada perkataan saya mengguris hati mana-mana pihak. Saya tak ada niat pun nak mengguriskan hati siapa. Kalau terasa tu saya minta maaf banyak-banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa 'amalan mutaqabbalan ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahli nar. Allahumma astur 'uyubana wa 'uyuba mu'allimina 'anna. Allahumma la tudhhib barakata 'ulumihim 'anna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.